Assalamualaikum semua. Selamat Raya nah. Okay, so hari ni kita nak belajar bab 5, masuk bab baru, fungsi trigonometri. Okay, fokus kita hari ni ialah kita nak melakar graf trigo. Okay, sebelum kita boleh lakar, kita mesti faham apakah yang dimaksudkan oleh persamaan trigonometri tu. Okay, secara umumnya lah, persamaan trigonometri dia mesti dalam bentuk macam ni. Y sama dengan plus minus A. Lepas tu kemudian ada kita nak buat graf apa? Sin, cos, tangent. Lepas tu ni sudut. Sudut ni biasanya dalam darjah. Okey, kemudian plus minus C. Okey, apa maksud setiap simbol-simbol ni? Okey, persamaan ni cikgu dah bagi kepada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita mula dengan yang pertama. Okey, kita mula dengan yang pertama. Sin, cos, tan. Cikgu mula yang ni dululah, senang. Graf sin, graf cos, graf tan. Okey, so sebab korang dah belajar dah masa kita 4 dalam matematik kan. Jadi, kalau graf sin. Okey, contoh persamaan Y sama dengan sin X. So, maksud kat sini kita nak bina graf sin untuk nilai X daripada 300 daripada 0 darjah sampai 360 darjah. Jadi, untuk setiap graf sin, cos, tangent, kita perlukan 4 point. Okey, pada paksi X ni, okey, ni paksi Y. Pada paksi X ni, awak bahagi pada 4 point. Mula cikgu bahagi 2. Okey. Okey, bagi 2 bahagian. Kita perlukan 4 kan? Ni ada 1, 2. Okey, ni bagi tengah-tengah. Ni bagi tengah-tengah. Okey, so ini yang belakang sekali ni ialah 360 darjah. Setengah daripada 360 darjah ialah 180 darjah. Setengah daripada 180 darjah ialah 90 darjah. Setengah daripada yang ini yang ketiga ni, ini ialah 270 darjah. Kemudian graf sin, dia mesti amplitude dia yang paling tinggi ialah 1, yang paling rendah negatif 1. Okay, so biasanya cikgu suka buat garis yang tak berapa jelas lah. Buat garis tak berapa jelas, so kita tahu dia punya had. Okay, so dia punya kalau kita nak bagi ingat, sin S, dia mula pada S. So, kita punya graf bentuk dia macam S. Macam S. So, tapi S dia, S yang melintang. S macam ni kan? Dia macam ni. S. Okay. So, di mana S kita? Atas 90 darjah, dia ada kat sini. Kat sini. Lepas tu, bawah tepat bawah 270 darjah, dia ada pada negatif 1. Okey. Yang pada 0 darjah ni dia kat sini. Sebab kita nampak tak? Lepas tu kat sini balik. So kita akan dapat bentuk S macam ni. So kita lukis lah. Jangan guna berbaris tau. Kena guna biar dia melengkung macam ni. Kena tepat, jangan lebih. Sebab sin dia punya had dia adalah antara negatif 1 sampai 1 saja. Okey, siap. Ini dah graf sin. Ingat, kita perlu 4 titik di atas paksi X ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Kemudian, awak kena hafal lah dia punya bentuk dia, bentuk S. Pada 90 darjah, dia kat sini, dia mesti pada 1. Pada 180, dia kena dekat 0. Begitu juga dekat 0 ni, 0 darjah. Satu lagi 0 pada 360 darjah. Okay. So, ini dari sini ke atas ke bawah ini kita panggil satu kitaran. Satu kitaran graf sin. Okay, graf sin kadang-kadang cikgu biasa sebut satu cycle. Kitaran tu cycle lah. Okay, kita tengok pula graf cos. Cos. Kod bahasa Inggeris COS. Dalam bahasa Melayu KOS kan. Okey, so graf cos pun sama. Kita nak buat graf cos, kita perlukan 4 titik di atas paksi X. Okey, mula kita buat 360 darjah. Lepas tu yang ni kita bagi 2.
Dapat dari 180 darjah. Ini 360 darjah. Okey, bagi lagi. Ini bagi setengah lagi. Ini jadi 90 darjah. Ini bagi setengah 270 darjah. Bab ni dia tak perlu ukuran yang tepat sebab dia hanya tanya lakaran. Walaupun lakaran tapi di measurement dia a bit sama-sama lah. Kalau tidak nanti kalau kita nak selesai nanti dia nampak tak ada tempat yang bersilang. Tapi hari ni kita nak belajar benda ni je dulu. Okay, graph cos pun sama. Dia punya amplitude dia, had atas dia 1, had bawah dia negatif 1. So, nak bagi dia jangan melampau batas. So, kita buatlah dot ni sebagai panduan. Tak buat pun tak apa. Tapi dalam SPM esok dia tengok kalau awak punya lakaran graf awak tu melimpah ke melebihi had yang awak tulis, salah. So better buatlah titik-titik ni tak berapa jelas pun tak apa. Okay. So graph cos. Cikgu suka guna huruf C, cos, sebab kita punya graph cos kita ialah ada bentuk macam C. Graph cos kita rupa macam ni. Tapi dia C macam ni lah. Alah C lah tu kan. Rupa dia macam ni. Okay, macam C, cawan. So rupa dia macam tu. Jadi nak bina macam ni, pada 0 darjah, ini 0 darjah. Pada 0 darjah dia berada pada 1. Dia berada pada 1. Pada ini tengah-tengah kan. Tengah-tengah. Nampak dia tengah-tengah simetri. So ini duduk pada 180 darjah. Lepas tu yang ni kosong. Yang ni kosong. Lepas tu dia naik atas, nampak ini dengan ni sama kan. Ni pada 360 darjah. So kita kena lalu pada semua point ni. Jangan buat guna berbaris pula, melengkung. Ini buat macam mendatar sikit. Lepas tu melengkung, mesti lalu 90 darjah. Lepas tu aim pada 270 darjah. Okey. Yang penting kita dapat bentuk dia. Ini satu cycle graph cos, rupa dia macam ni. Satu cycle. Okey, dan ingat satu cycle ni macam mana cikgu tahu satu cycle? Sebab depan ni ada depan ni walaupun tak tulis apa-apa, ni satu sebenarnya. Jadi satu cycle memerlukan 4 point, 4 titik untuk melukis graf cos. Okey. Okey, yang ketiga, last. Kita nak lukis graf tan. Tan untuk satu cycle. Ni, satu cycle. Pasti X ni sudut dia nama X. So sini X. Ini Y. Sama juga, satu cycle memerlukan 4 point. So kita lukis 4 point. 360 darjah bagi 2 jadi separuh-separuh jadi 180 darjah. Separuh daripada 180, 90 darjah. Lepas tu ini tengah-tengah dia ialah 270 darjah. Nampak tak? Tan ni rupa macam tiang kan? Tiang-tiang. So maksudnya kita ada tiang. Mesti ada benda yang macam tiang. So clue dia kat situ. Tu tiang-tiang tu berlaku pada 90 darjah. Tiang ni dia labelkan dengan garisan putus-putus. Satu lagi dekat sini 270 darjah. Okey. Separuh pula. Sikit ada kat sini, sikit ada kat sini. Tengah-tengah ni macam lapang lah sikit. Okay, so macam mana kita nak lukis graf dia? Okay, so cikgu suka macam ni. Daripada sini, graf dia takkan sentuh ini garisan ni kita panggil asimtot. Garis asimtot. Fungsi dia ialah graf tan tidak akan pernah menyentuh asimtot ni walaupun sampai kiamat. Dia hanya mendekati je. So tan tu dia mula dari sini. Dia pergi sini, dari sini.
Okey, dia mendekati asimptot ni tapi takkan pernah bersentuhan. Jangan bagi dia menyilang. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Yang ni bila macam ni, yang ni terbalik. So terbalik, dia opposite. So yang ni pula macam ni. Mendekati tapi takkan bertemu. Okey, atas ni, yang tengah-tengah ni, kawasan tengah, tengok ni. Ni duduk atas kan. So dia ikut. Yang ni ikut. Dan sentuh pada kosong pada 180 darjah. Lepas tu di sini dia pusing. Diubah arah. Rupa macam ni. Okey, nampak tak? Ini macam macam pantulan. Lepas tu yang sebelah tengah-tengah dia, yang atas ikut sebelah atas, yang bawah ikut rupa sebelah bawah. So satu cycle graf tangent adalah rupa seperti ini.